ke dalam Google Meet kita reka bentuk kajian kuantitatif, satu analisis perbandingan. Dan kita beruntung pada hari ini kita bersama-sama panel selain daripada saya, Encik Mubin bin Makno daripada IPG Kampus Ipoh, dan juga moderator untuk sesi ini bersama panel Dr. Kamarudin Ilyas, pensyarah kanan di Jabatan Perancangan dan Penyelidikan dan Inovasi IPGK Kampus Ipoh, dan kita ada seorang panel jemputan iaitu Dr. Noor Asniza binti Ishak, iaitu pensyarah kanan daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, dan kita beruntung kerana memperolehi mereka-mereka yang memang telah lama berada dalam bidang penyelidikan. Dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang masih lagi berada dalam talian kita ya, dan kepada untuk mendapatkan orang kata talian ataupun link kepada pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada paparan QR code nanti semasa sesi ini berlangsung. Okey, tanpa berlengah masa, saya akan memulakanlah sesi pertama, iaitu kita pada pagi ini dalam reka bentuk kajian kuantitatif satu analisis perbandingan ini. Dalam yang saya akan bentangkan iaitu berkaitan dengan kajian kolerasi. Kemudian Dr. Kamarudin akan menyambung dengan kajian tinjauan, dan seterusnya Dr. Noor Asniza akan menyambung dengan eksperimen. Dan tuan-tuan dapat melihatlah beberapa, dan kemudian akan dibuat satu kesimpulan oleh Dr. Noor Asniza bagaimanakah perbandingan daripada ketiga-tiga kajian ini. Ya, okey, baik ya. Jadi saya akan memulakan dengan melalui satu presentation lah melalui PowerPoint yang akan dibentangkan. Baik ya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kajian kolerasi, dan tuan-tuan dan puan dah maklum tentang kajian kolerasi bagi yang telah membuat kajian kuantitatif . Jadi inilah satu kajian yang melibatkan untuk mengetahui hubungan di antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan apa itu kajian kolerasi? Dalam bahasa Inggeris kita katakan a statistical test to determine the tendency of pattern of two ataupun lebih or more variables of two set of data to vary constantly. Jadi di situ tuan-tuan dapat mungkin dah telah memahami ataupun memang tuan-tuan dah memang telah melakukan perkara kajian kolerasi ini, dan ini adalah sebahagian daripada proses biasalah untuk safety penerangan ini ya. Kemudian disebut oleh John Creswell. Kemudian kita ada juga bila kajian kolerasi digunakan untuk mencari hubungan dua atau lebih pemboleh ubah sama ada mempengaruhi satu sama lain ataupun tidak. Okey, ini telah dinyatakan oleh Kettner, Smith dan juga panel 1997. Itu juga dinyatakan oleh Anderson dan Keith 1997, iaitu kajian kolerasi untuk meramalkan keputusan dapatan kajian seperti ramalan kebolehan, kualiti sekolah, motivasi pelajar dan juga pengaruh khusus akademik dengan keputusan pelajar. Ini memang selalu kita jangkakan atau meramalkan perkara tadi ialah mencari hubungan, dan seterusnya untuk meramalkan keputusan tersebut. Okey. Dan ketiga, bila pengkaji mengetahui dan boleh mengaplikasikan ilmu statistik berdasarkan pengiraan ujian kolerasi. Jadi ini adalah bagaimana ataupun bila kajian kolerasi digunakan. Jadi ini penting juga, mungkin tidak semua kajian-kajian perlu menggunakan kajian kolerasi jika tidak ada untuk berkaitan dalam kajian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu saya dah paparkan di situ QR code ya tuan-tuan dan puan-puan, jenis, reka bentuk dan kolerasi. Kita ada dua di situ ya, explanatory design dan juga prediction design. Kita ada dua reka bentuk dalam kita katakan dalam kajian kolerasi ini ya. Jadi jika tuan-tuan sempat tu, saya letakkan dah paparan untuk QR code, tuan-tuan dan puan-puan boleh scan ya. Jadi kita akan ada lagi QR code pada paparan seterusnya. Jangan risau tuan-tuan, jika terlepas ini kita ada lagi ya. Okey, explanatory design iaitu pengkaji menghubungkan dua atau lebih pemboleh ubah. Kedua, pengkaji mengumpulkan data pada satu masa tertentu. Pengkaji menganalisis semua peserta ataupun responden kajian sebagai satu kumpulan ataupun a single group.
Kemudian pengkaji memperoleh paling kurang 2 skor ataupun untuk satu setiap pemboleh ubah. Dan pengkaji melaporkan tujuan ujian korelasi dalam analisa data, iaitu untuk mengetahui kekuatan ujian korelasi untuk memperolehi maklumat tambahan. Pengkaji membuat interpretasi, membuat kesimpulan dari keputusan ujian korelasi, iaitu tahap perhubungan antara dua pemboleh ubah. Sementara prediction design iaitu untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang menjangkakan keputusan atau kriteria, predictor variable dan juga kriteria ataupun outcome variable. Pengkaji meletakkan perkataan prediction dalam tajuk kajian, objektif kajian dan persoalan kajian. Ini perlu dinyatakan, iaitu perlu dinyatakan dalam kajian tuan-tuan dan puan-puan berkenaan perkara ini. Pengkaji mengukur prediction variable dalam satu masa tertentu dan kriteria variable pada satu masa yang lain. Okey. Kemudian pengkaji meramalkan keputusan kajian tersebut. Jadi, tadi kita lihat ada dua dia, prediction dan juga explanatory. Kemudian ciri-ciri kajian korelasi, terdapatnya paparan skor itu berbentuk plot taburan ataupun scatter plot ataupun matrix. Kita ada juga hubungan antara skor, iaitu arah bagaimana daripada paparan skor tadi, bentuk, tahap yang terdapat pada skor tersebut. Dan seterusnya kita ada analisis pemboleh ubah pelbagai. Di sini tuan-tuan akan mendapati bahawa korelasi separa ataupun regresi berganda. Paparan skor yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan akan ada paparan skor ini selalunya kita akan menggunakan satu software yang disebut SPSS untuk alat pengiraan bagi mencari nilai-nilai korelasi ini. Terdapatnya taburan plot iaitu bentuk graf, iaitu bentuk hubungan linear iaitu garis lurus ataupun curve. Hubungan satu skor meningkat dan skor lain turut meningkat. Ini taburan-taburan ni yang tuan-tuan boleh lihat daripada pembacaan yang saya sebut tadi, mulai software yang saya sebutkan tadi iaitu SPSS. Dan juga tahap hubungan perkali korelasi 1.0 hingga negatif 1.0 untuk mengetahui kekuatan korelasi tersebut ataupun hubungan tersebut. Sementara dalam bentuk matrik kita ada bentuk jadual. Ini pun akan ada dalam SPSS yang tuan-tuan gunakan sebagai software untuk membuat analisa data berkenaan dengan data-data yang tuan-tuan perolehi, iaitu memaparkan perkali korelasi untuk semua pemboleh ubah. Pengkaji memaparkan perkali korelasi dalam bentuk matriks dalam penerbitan laporan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi ini antara contohnya paparan scatter plot tuan-tuan akan dapati melalui kita kata SPSS yang periksian yang tuan-tuan gunakan. Tuan-tuan akan keluar keputusannya berbentuk paksi Y dan juga paksi X bergantung kepada kajian yang tuan-tuan lakukan. Okey, taburan plot Jadi ini taburan matrix. Okey, jadi di sini juga sama juga yang tuan-tuan saya sebutkan tadi, tuan-tuan akan gunakan dalam laporan kajian tuan-tuan dan puan-puan berkenaan korelasi yang tuan-tuan perolehi, dan selalunya akan bergantung kepada nilai probability P lebih kecil pada 0.05 ataupun P lebih kecil pada 0.01. Itu bergantung kepada kajian sains ataupun kajian sains sosial. Jadi itu antara kedua-dua pilihan yang adalah pada tuan-tuan dan puan-puan. Hubungan antara skor ataupun arah, hubungan antara skor atau arah. Jadi di sini pun penting juga berlakunya korelasi positif, iaitu perkali korelasi ada 1. Jadi ini pun tuan-tuan akan lihatlah pada data yang tuan-tuan perolehi. Taburan berselerak dalam arah yang sama ataupun X meningkat, paksi X meningkat, paksi Y meningkat, sama ada paksi X menurun ataupun paksi Y menurun. Ini antara menunjukkan bahawa korelasi itu adalah positif. Positif menurut berlakunya adanya berlaku hubungan antara korelasi ataupun variable-variable yang tuan-tuan puan-puan kaji itu. Sementara korelasi negatif berkaitan dengan perkali korelasi itu mendapat nilai negatif. Taburan berselerak dalam arah yang berlainan. Okey, X meningkat, paksi X meningkat, paksi Y menurun.
faksi X menurun, faksi Y meningkat. Itu berlakunya kecondongan yang kita akan lihat selepas ini nanti. Kecondongan pancongan graf yang tuan-tuan akan peroleh itu. Jika corak skor satu pemboleh ubah tidak berkait dengan mana-mana pemboleh ubah, maka tiada hubungan lainnya akan berlaku, itu 0.00. Maksudnya antara variable yang tuan-tuan kaji itu tiada hubungan langsung. Mungkin dari segi kita jangkaan bahawa pencapaian itu ada kaitan dengan motivasi ke, ada kaitan dengan background ibu bapa dan tetapi sebenarnya tiada hubungan. Jadi kita akan dapati bahawa skor yang diperoleh ataupun data yang diperoleh itu 0.00. Okay, dan poin itu selepas sedikit tentang hubungan apabila kita membuat kajian korelasi ini. Ini adalah contoh yang tadilah berkaitan dengan kita katakan graf-graf yang akan terhasil apabila tuan-tuan menggunakan software SPSS itu. Jadi sangat mudah jika tuan-tuan akan peroleh ini dan terus tuan-tuan akan gunakan untuk masukkan dalam pelaporan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini tuan-tuan akan dapat lihat positif, negatif, R itu R adalah positif 0.75. Tuan-tuan dapat lihat status plot dia dan juga kecondongan dia. Bila negatif, R sama dengan negatif 0.68. Okay? Jadi kita melalui carta ataupun graf tadi yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan dah boleh mengagak bahawa berlakunya atau tidak korelasi tersebut. Begitu juga kepada no correlation, iaitu R sama dengan 0.00. Jadi di situ dan akhirnya curve liner, dan curve liner itu tuan-tuan boleh lihat sama ada kecondongan dia sama ada ke bawah ataupun ke atas. Ini tuan-tuan bergantung kepada kajian tuan-tuan dan perempuan, dan selalunya oleh SPSS yang tuan-tuan gunakan itu, tuan-tuan akan dapati graf-graf beginilah untuk membuat laporan bagi kajian tuan-tuan dan perempuan. Ya, ini saya sebutkan hubungan antara skor dan juga bentuk. Kemudian hubungan antara skor tahap, kita ada dua juga, iaitu tahap hubungan antara dua pemboleh ubah, iaitu perkali korelasi negatif 1.00 hingga positif 1.00. Ini adalah tahap hubungan untuk mengetahui kekuatan ataupun kekuatan sesuatu korelasi, itu hubungan antara variable tersebut. Dan hubungan antara dua set skor menunjukkan sama ada hubungan itu konsisten dan boleh diramalkan. Okey, ini dinyatakan oleh Graviter dan juga Wannau 2000. Sehubungan itu kita ada juga di sini iaitu saiz perkali korelasi. Ini sangat penting macam tadi kita dapat R ialah negatif 0.5 dan sebagainya. Jadi di sini dia akan keluar data begini nanti apabila tuan-tuan dan perempuan menggunakan SPSS, iaitu mungkin R.20 hingga 0.35. Hubungan yang sedikit bernilai untuk meneroka hubungan rapat di antara pemboleh ubah. Tuan-tuan boleh membuat satu justifikasi ke atas variable yang tuan-tuan peroleh itu, 0.35 hingga 0.65, berguna untuk jangkaan yang terhad untuk mengenal pasti variable membership dalam analisis faktor ataupun variable yang ada berkaitan lah. 0.66 hingga 0.85, hubungan yang sangat bagus, keputusan jangka yang baik ataupun yang baguslah dapat dihasilkan, dan seterusnya 0.86 dan ke atas adalah satu hubungan yang kuat dan pengkaji ingin untuk kesan konstruk atau kebolehpercayaan ujian semula. Selalunya jarang diperoleh lah sehingga begitu tinggi. Jadi ini saiz perkali korelasi yang tuan-tuan akan peroleh apabila tuan-tuan melakukan melalui analisis data melalui SPSS tersebut. Analisis pemboleh ubah pelbagai korelasi separa, iaitu korelasi separa untuk menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah dengan menghalang kesan pemboleh ubah ketiga. Okey, pemboleh ubah kawalan tidak dikaji tetapi memberi kesan kepada kajian. Okey, ini korelasi separa yang tadi kita sebutkan juga. Kemudian dia ada linearity, diukur dengan skala selang dan juga skala nisbah, taburan data secara normal. Okey, ini antara kriteria yang perlu adalah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan korelasi separa. Ini antara juga dapatan yang tuan-tuan akan peroleh apabila melakukan
korelasi separa tadi ya. Ini pun jika tuan-tuan gunakan SPSS sebagai software untuk tuan-tuan melakukan keputusan untuk mendapatkan analisis data tersebut. Okey. Seterusnya ini contoh korelasi separa tadi. Seterusnya analisis pun boleh ubah pelbagai regresi berganda. Ini sample regression ya. Ini kita katakan juga dapatan yang tadilah yang kita katakan juga daripada apa yang tuan-tuan perolehi apabila tuan-tuan melakukan analisis melalui SPSS tersebut. Jadi ini tuan-tuan perlu masukkan data tersebut dan akhirnya dia akan kita diproses melalui software yang telah tuan-tuan download dalam komputer tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey. Contoh, okey, bagaimana kajian korelasi dijalankan? Okey, ini kita mungkin sebagai refresh tuan-tuan dan puan-puan ya, bagaimana kajian korelasi dijalankan. Mungkin tuan-tuan lebih mahir perkara ini, mungkin juga saya sebagai panel hari ini untuk mungkin sebagai refresh kepada tuan-tuan dan puan-puan juga yang mungkin yang baru. Inilah mungkin sebagai satu daripada asas permulaan, kemudian tuan-tuan boleh melihat lagi dalam buku-buku kajian yang banyak di pasaran ya, pelbagai kajian korelasi yang boleh dijalankan lagi bagaimana dan sebagainya. Tuan-tuan boleh mendalami lagi perkara tersebut. Okey, contohnya di sini saya ambil satu contoh ya, korelasi strategi dengan motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi cuma di sini mungkin yang baru mungkin boleh mengetahui bahawa pemboleh ubah bersandar yang baru menjadi penyelidik ya, bagaimana pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah tidak bersandar. Jadi yang dah mahir memang tuan-tuan dah lebih mahir lah perkara begini. Jadi yang baru nak mencuba dalam penyelidikan, mungkin tuan-tuan akan lebih mengetahui yang mana satu pemboleh ubah bersandar, yang mana satukah pemboleh ubah tidak bersandar. Okey. Jadi perkara ini juga pentinglah kepada seorang penyelidik yang baru untuk mengetahui, untuk buat kajian berbentuk korelasi ini. Okey, jadi pemboleh ubah bersandar, jika kita lihat tajuk korelasi strategi dengan motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab, dan di sini pemboleh ubah bersandar adalah strategi, pemboleh ubah tidak bersandar adalah pembelajaran bahasa Arab ya. Okey. Okey, di sini masih lagi ditajuk bagaimana kajian korelasi dijalankan. Di sini kita contohlah ya, populasi dan juga sampel kajian. Contohnya ada 1691, iaitu bilangan pelajar di tingkatan 4 daripada 13 buah sekolah menengah. Kita ambil sekolah menengah agama di sini ya. Sampel kajian kita gunakan 457 orang. Pelajar dipilih secara rawak. Ini mungkin terpulang kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan akan gunakan rawak berlapis, rawak serata dan sebagainya. Ada banyak jenis rawak ya. Jadi kepada yang baru berada dalam dunia penyelidikan, mungkin tuan-tuan akan baca lagi nanti bagaimana jenis sampel kajian secara rawak yang tuan-tuan akan gunakan, kajian Morgan dan sebagainya. Dan mungkin juga telah ada kajian-kajian yang lepas yang telah menggunakan sampel kajian ataupun cara menggunakan sampel kajian secara rawak begini telah pernah digunakan, dan mungkin tuan-tuan akan katakan bahawa saya menggunakan sampel kajian ini berdasarkan kajian yang pernah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik yang lepas yang turut menggunakan jenis rawak begini. Okey, kajian rintis 49 orang pelajar, ini contohnya tuan-tuan dan puan-puan. Ini contohnya. Terusnya instrumen kajian. Instrumennya berbentuk soal selidik lah selalunya. Kesan muka dan kesan kandungan oleh 4 orang pakar itu memang telah selalunya tuan-tuan dan puan-puan lebih mengetahui lah. Untuk mengadakan instrumen kajian perlu ada mungkin tuan-tuan seperti kita sebutkan hari itu, sama ada adapt ataupun kita ambil daripada yang telah sedia ada ataupun kita membuat perubahan kepada sedia ada. Kemudian kita jalankan kajian rintis ke atas 4 orang pelajar, dan mungkin instrumen itu akan didapati sebagai kita katakan untuk memboleh tahu kebolehpercayaan dan juga kekuatan item-item tersebut. Kita perlukan nilai alpha Cronbach di situ ya. Jadi ujian korelasi person digunakan untuk analisis data. Dan juga langkah seterusnya iaitu analisis data dan memaparkan keputusan, mengkodkan data dan memindahkan daripada instrumen ke dalam program statistik, sama ada data itu linear ataupun curve linear ya.
Ini pun proses lah. Jadi bergantung pada tuan-tuan dan perempuan, ada yang ramai yang suka menggunakan Excel dan pindahkan kepada SPSS. Ada yang terus daripada data mentah dimasukkan kepada SPSS. Ini bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan lah ya. Jadi bagi yang baru bermula sebagai seorang penyelidik, ada dua pilihan di situ. Sama ada tuan-tuan dan perempuan akan menggunakan Excel dahulu untuk masukkan data-data mentah ini, kemudian baru dipindahkan kepada SPSS untuk dianalisis data tersebut. Jadi ini bergantung kepada masing-masing merasakan bahawa yang mana lebih memudahkan ataupun lebih terperinci ya. Jadi ini kita tidak tangguhlah di situ ya tuan-tuan dan perempuan. Dan seterusnya di sini jenis-jenis analisis data. Kita ada untuk kajian korelasi ini, kita ada percent correlation coefficient, iaitu satu pembeli ubah tidak bersandar dikaji. Jadi tuan-tuan dan perempuan dah ingat tadi yang kita letakkan yang mana satu pembeli ubah bersandar, yang mana satu pembeli ubah tidak bersandar ya. Kemudian kita ada multiple regression coefficient, dua atau lebih pembeli ubah tidak bersandar. Biorate correlation, satu pembeli ubah bersandar dan satu pembeli ubah tidak bersandar. Dan juga tadi adalah partial correlation coefficient, pembeli ubah perantara di antara pembeli ubah bersandar dan tidak bersandar. Ini adalah jenis-jenis data yang ada, dan juga ini memang kalau tuan-tuan akan lihat telah pun siap dalam saya sebutkan tadi perisian yang orang kata SPSS itu. Jadi cuma tuan-tuan perlu mengenal pasti kajian tuan-tuan perempuan dan tajuk tuan-tuan dan perempuan. Okey, seterusnya ini contoh analisis data lah. Saya mungkin tuan-tuan perempuan yang telah mahir sebagai refresh kepada yang baru, mungkin ini sebagai salah satu daripada asas permulaan sajalah ya. Jadi jenis ujian korelasi person, prasyarat ujian person, iaitu pasangan yang berkait antara data skor, strategi dan motivasi dari pelajar yang sama. Okey, jadi di sini prasyarat pun tuan-tuan dan perempuan perlu mengetahuilah sebelum menjalankan ujian korelasi person ini ya. Skala ukuran gantung skala selang, kenormalan taburan, bertabur secara normal, ini pun penting juga sebelum melakukan analisis ini ya. Dan juga ke liner, iaitu hubungan pembeli ubah antara liner line dia kesamaan varian ataupun homogeneity, skor berkelompok secara seragam dan juga sama rata, dan paparan visual data menggunakan starter plot dan juga jadual. Ini semua dalam analisis data ini tuan-tuan akan peroleh dalam yang saya sebutkan tadi. Dalam software itu semua dah lengkap. Jadi tuan-tuan cuma akan klik dan dia akan keluarkan paparan tersebut seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi ini lebih memudahkan kepada yang baru berjinak-jinak dalam dunia penyelidikan, kepada yang student atau sebagainya. Ini mungkin salah satu daripada area-area yang menarik untuk tuan-tuan dan perempuan terokai lah ya. Jadi bagaimana kajian konsentrasi dijalankan lagi ya, masih contoh analisis dan paparan bagi data kajian Biorate pula ya. Ini pun sama, setting the alpha level. Ini tuan-tuan akan dapati dalam kita katakan SPSS itu. Okay, using the critical value of an R table. Okay, using degree of freedom of n sama dengan 2 itu nilai orang kata dia punya bilangan ya. Kemudian calculation the observed R coefficient and comparing it with the R critical value. R itu dia toleransi tersebut lah ya. Okay, kemudian rejecting or failing of reject the known hypothesis at the specific significant level P ataupun probability lebih kecil daripada 0.05. Itu adalah nilai yang signifikan lah digunakan dalam kajian sains sosial 0.05. Kalau kajian berbentuk sains P lebih kecil daripada 0.01 Okey. Okey, seterusnya mentaksir keputusan. Okey. Membincangkan magnitud dan arah keputusan, memenimbangkan kesan pembeli ubah berselang ya, ataupun partial correlation, mentaksir kesan pembeli ubah regression analysis, dan juga membentuk persamaan ramalan. Okay. Dan seterusnya, adakah saiz sampel mencukupi untuk menguji hipotesis? Kemudian, adakah penyelidik menggambarkan keputusan dalam metrik ataupun graf? Ini yang kita bukan tadi, sama ada
pilihan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian adakah pentaksir tentang arah dan magnitude berhubung kait antara dua pembuli ubah seperti yang kita nampak tadi daripada graf tersebut ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pentaksiran lah tentang arah graf tersebut dan adakah berlakunya hubung kait antara dua pembuli ubah ataupun variabel tersebut. Okey. Dan seterusnya adakah penilaian hubungan magnitude bergantung kepada penentuan perkali, nilai probability ataupun nilai P, effect size atau size perkali. Ini pun tuan-tuan perlu mengetahui juga apabila tuan-tuan menjalankan kajian korelasi. Begitu juga adakah pendidik memberi penekanan tentang bentuk hubungan untuk memilih kaedah statistik yang sesuai. Ini juga tuan-tuan perlu tahu dari segi variable seperti saya sebutkan tadi, terdapatnya pemberi ubah, sama ada dua pemberi ubah ataupun satu pemberi ubah. Itu pun tuan-tuan perlu lebih memahami bahagian kajian-kajian tuan-tuan dan perempuan ya. Okey, seterusnya tadi kita adakah pengkaji mengenal pasti ramalan dan ukuran pemberi ubah yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan melalui kajian korelasi ini, tuan-tuan boleh melakukan ramalan terhadap kajian tuan-tuan dan perempuan melalui pemberi ubah tersebut. Okay, bagaimana menilai kajian korelasi? Iaitu adakah pengkaji menunjukkan arah jangkaan hubungan antara pemberi ubah? Adakah prosedur statistik dikenal pasti dengan jelas? Ini pun penting. Okey. Dan saya rasa itu sampai situ je lah untuk bagaimana menilai kajian korelasi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini sebuah sedikit untuk bahagian saya itu kajian korelasi. Jadi mungkin bagi pendidik-pendidik yang telah lama dalam bidang ini adalah perkara yang paling asas, dan bagi yang telah baru nak bermula, ini mungkin juga sebagai satu yang tuan-tuan dan puan-puan akan terus menilai lagi, mencari lagi apakah kajian korelasi ini bersesuaian dengan penyelidikan yang ataupun kajian yang tuan-tuan dan puan-puan sedang lakukan. Ya, baiklah, tapi bagi saya rasa untuk bahagian saya itu sudah tamat hingga ke situ, dan saya serahkan kepada Dr. Kamarudin Ilyas bagi terusnya itu bagi bahagian kajian tinjauan. Okay, terima kasih.